Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi al-tayyibin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi al-tahirati ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qawl wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin. Amma ba'd. Tuan Imam dan seluruh jawatankuasa surau, para jawatankuasa penduduk, ibu-ibu, ayah, abang kakak, muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah bila kita pada malam ini, Allah panjangkan umur kita, Allah Taala kurniakan lagi kita peluang untuk bernafas dalam bulan Ramadan. Nafas-nafas yang tak ternilai, tak boleh kita gantikan dengan emas dan perak. Nafas-nafas yang telah berlalu selama 11 hari, masuk malam yang ke-12, semua adalah nafas-nafas yang memang sangat-sangat berharga. Kadalah ibaratnya orang niaga, ini semua modal-modal yang telah kita laburkan. Cuma kita tengok je lah, modal yang kita laburkan tu adakah kita dapat return, pulangan yang menguntungkan kita ataupun pulangan yang tak menguntungkan, balik modal saja ataupun rugi. Na'udzubillah. Setiap saat itu adalah modal kita. Nafas yang kita hela tu adalah modal kita. Maka kita tengoklah modal itu membawa pulang keuntungan ataupun tidak. Dan mudah-mudahan kita di kalangan mereka yang mendapat keuntungan. Allahumma amin. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah, nama surah tuan-tuan Raudah, Raudah Asy-Syarifah, Ar-Raudah Asy-Syarifah. Betul-betul ambil sempena Raudah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipanggil Raudah Asy-Syarifah juga kan di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi kita akan panggil Raudah Nabawiyah ataupun Raudah Syarifah, taman syurga, taman yang mulia kan. Raudah satu taman, Syarifah yang mulia. So taman yang mulia. Bila kita duduk dalam taman, memang biasanya kita akan berehat, santai, dan kita tak nak cepat-cepat keluar. Taman bukan satu tempat yang kita terseksa duduk di dalamnya. Kita pergi taman untuk berehat, untuk bersantai-santai. Lama pun tak apa. Kita berpiknik contohnya kan. Kita pergi sungai, kita akan relax kat situ. Kita tak nak cepat-cepat keluar. Patutlah majlis ilmu dan majlis zikir disebut oleh Nabi SAW sebagai Raudatun min Riyadil Jannah, taman daripada taman-taman syurga. Itu Raudah, taman-taman syurga. Dan itulah tujuan kita duduk pada malam ni pun. Lepas daripada tarawih, kita masih duduk tak keluar, sebab kita masih lagi nak menikmati duduk di dalam taman. Itu yang kita nak. Tuan-tuan pun banyak yang relax, duduk kat dinding kan, sandar kan. Ni VIP lah kiranya kan, dapat dinding ni. Sebab kalau saya pun saya akan kejar dinding juga. Tapi sebab saya dapat kursi, tak apalah. Jadi tidak lenguh kan, lenguh. Jadi kita pun tak apa sandar dinding, tak ada masalah. Relax kan, itu dipanggil relax. Lagipun malam ni kita bukan majlis ilmu baca kitab dan sebagainya. Kalau baca kitab tu lain, dia memang lebih protokol orang panggil, lebih formal. Tapi kalau dalam bentuk tazkirah, peringatan ni, kita santai-santai aja. Santai-santai. Tapi santai-santai pun mudah-mudahan santai mendapat manfaat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melalui taman syurga, maka duduklah sekejap kat situ. Farta'u. Kalau binatang duduk satu tempat tu untuk meragut rumput, maka kita manusia untuk mencari manfaat pada taman-taman tersebut. Jadi kita pun duduk rehat, alhamdulillah. Walaupun Murid dekat luar, tapi tuan-tuan jangan risau, Murid tak habis lagi, insya-Allah kan. Sebab saya perhatikan yang balik awal tu semua dah beratur kat Murid dulu tadi. Dan sebahagian yang beratur kat Murid masuk balik ke dalam. Maksudnya apa tu? Risau Murid habis kan. Jadi ambil dulu siap-siap, lepas tu masuk balik ke dalam. Tak apa, tak ada masalah. Semua tu dipanggil strategi. Tak ada masalah. Yang pentingnya kita cari majlis ilmu, insya-Allah. Okey. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah, saya bila masuk ke dalam taman perumahan tuan-tuan ni, ada guard kat depan kan. Bila masuk ke dalam, parking kat belakang. Saya tengok rumah-rumah ni, lepas tu rumah-rumah yang berada di sekeliling surau ni jalan kaki je datang ke surau kan. Yang berada di sekeliling boleh jalan kaki je lah, jalan kaki masuk ke surau.
Saya tengok, ya Allah, seronoknya. Saya tengok je ni, saya kata, ya Allah, bestnya duduk macam ni. Saya kata. Sebab bukan saja security tu, tapi sebab depan surau, kan, keliling surau, dapat jalan pergi ke surau. Satu nikmat yang cukup besar sebenarnya. Nikmat yang cukup besar, yang tak ramai orang dapat. Nikmat yang cukup besar. Kemudiannya pula, bila nikmat itu pula sama ada dia punya baik tu barakah ataupun tidak, itu pula kita nak tanya. Keberkatan. Topik kita pada malam ini, biarlah rezeki kita tu adalah rezeki yang barakah, supaya membawa keluarga yang bahagia, keluarga yang tenang, keluarga yang beroleh sakinah, mawaddah, rahmah dan sebagainya. Kita perhatikan, bila kita beli rumah, baiklah, alhamdulillah. Kita beli pula rumah depan surau, lagi baik. Tapi baik itu saja tak cukup, sebab kita nak barakah. Sebab kalau kita doakan untuk orang, biasa kita doakan keberkatan, bukan kebaikan semata-mata. Kan kita diajar oleh Nabi SAW, bila pergi majlis perkahwinan, kita doakan barakallahu lakuma, moga Allah berkati kalian berdua. Berkat. Kita tak kata moga Allah bagi kebaikan kepada kalian berdua, tapi moga Allah berkati kalian berdua. Ada beza kan baik dengan berkat. Berkat, barakah dalam bahasa Arab maksudnya ziyadatul khair, kebaikan yang bertambah, pertambahan kebaikan, ziyadatul khair, ataupun kebaikan tu berkembang, bercambah dan seterusnya. Tuan-tuan perhatikan, kahwin tu memang baik, tak ada siapa kata tak baik. Perkahwinan adalah satu benda yang baik, memang benda yang sunnah, ya, memang baik. Perkahwinan adalah satu perkara yang baik. Tak kira lah kahwin kali pertama ke, kali ke-10 ke, kahwin tu memang baik. Tapi ikut syariat lah, jangan 10 tu serentak pula. Kahwin tu sendiri memang sunnah, kahwin tu sendiri adalah syariat, maknanya bagus, benda yang baik. Tapi baik tu kita tak nak pada hari perkahwinan tu je. Akad nikah tu baik, tapi kita tak nak baik tu waktu tu je. Esoknya tak baik dah. Kadang-kadang bukan esoknya, kejap lagi tu tak baik dah. Baru je nikah, lepas tu majlis, terus majlis yang penuh dengan perkara-perkara yang haram. Maknanya baiknya hanya pada akad nikah, lepas tu dosa. Maka tak jadi baik dah. Ataupun esok dosanya, ataupun berlaku terus, esok dosanya dah bergaduh dah, berkelahi laki bini dan sebagainya, keluarga dengan keluarga bergaduh dan sebagainya. Kita tak nak begitu. Kita nak baik tu dia berterusan dan berkembang. Maka oleh kerana itu kita doakan keberkatan, maka Allah memberkati kalian berdua. Okey. Macam tu jugalah dengan apa-apa pun, ilmu contohnya, ilmu yang barakah. Beza ilmu berkat, ilmu tak berkat. Ilmu baik, ilmu memang baik. Tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu memang baik, tak ada siapa kata jahat. Orang pergi majlis ilmu, kita akan kata baik dia ni, rajin pergi majlis ilmu. Kita takkan kata jahat ni dia pergi majlis ilmu. Semua orang sepakat pergi majlis ilmu baik. Tapi berkat ke tidak? Itu kita tanya pada diri kita balik. Berkat ke tidak, kita boleh nilai. Macam mana nilai dia? Bukan pada kertas, bukan pada berapa banyak kitab yang kita baca, tapi berkatnya ilmu, bila ilmu tu berterusan, berkembang, bercambang, diamalkan dan sebagainya, itu berkat lah. Kalau tidak, baik tu hanya terhenti dekat pintu surau je lah, kan? Keluar daripada pintu surau, baik tu ditinggalkan dalam surau, gitu je lah. Jadi kalau macam tu, maka tak berkat lah namanya. Maknanya balik ke rumah, perangai masih sama lagi macam sebelumnya. Dan kita belajar dekat surau macam-macam perkara berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan fiqah dan sebagainya. Tapi balik ke rumah sama saja, tak ada beza. Maknanya berkat tu yang kita tak dapat. Macam mana nak dapat berkat? Tu belajar panjang pula, cerita macam mana nak dapat berkat dalam majlis ilmu. Okey, macam tu juga dengan harta. Harta yang kita dapat, berkat ke tidak? Tanya pada diri kita. Kalau berkat harta tu, dia bukan semata-mata halal, baik, tetapi lebih daripada tu, dia mestilah nak dapat baik tu biar berkembang, bercambah, berterusan. Dapat rezeki memang baik, selagi mana rezeki tu halal. Berkat syarat dia mesti baik dululah. Kalau tak baik, macam mana nak ada pertambahan kebaikan? Nak tambah kebaikan mesti baik dulu, kan? Jadi mesti baik dulu. Innallaha tayyib, Allah Ta'ala itu baik, bersih, cantik. Allah Ta'ala tidak menerima melainkan yang baik, ya, dalam hadis Nabi SAW. Jadi dia mesti benda yang baik dulu. Jadi bila kita ambil harta, rezeki, biar rezeki itu baik, rezeki yang halal. Alhamdulillah, mudah-mudahan tuan-tuan kita semua di kalangan mereka yang beroleh rezeki yang halal.
Mudah-mudahan tak ada di kalangan tuan-tuan ni ambil rezeki yang haram. Rezeki haram macam mana? Rasuahnya, ribanya, apa, salah guna kuasanya, menipu orang sana sini, scammer, conman, apa semua kan. Hari ni kan ramai kan yang jadi conman apa semua ni tuan-tuan. Dahsyat. Datang ke surau, datang ke masjid tuan-tuan. Saya ada satu jemaah masjid yang selalu jumpa kan. Jumpa Masya Allah tuan-tuan, dengan jubah putih, dengan serban, dengan siwak dekat poket, dengan siwak pula ada bertutup tu, ada cover tutup kat sini, dengan janggut elok yang tu, tasbih dekat tangan, ada ridak lagi, komplit lah kan. Cakap pun subhanallah, subhanallah, subhanallah. Last sekali kanta punya komen, menipu orang sana sini. Jadi bila kita tengok tu, ada ustaz kita yang rugi duit lebih 100,000 kena tipu dengan orang masjid, ya, orang masjid. Waktu tu dia emas. Ustaz tu kata, ustaz labur emas tak. Ustaz ni pula baru jual buku. Buku tu waktu tu, zaman tu, awal tahun 2000 tu, buku kalau jual memang laju betul, ya. Jadi jual buku ustaz tu memang dahsyat dia punya untung dia. Jadi dia dapat duit cash ratus ribu, ya. Jadi dia pun melabur dekat itulah emas. Jadi akhirnya bagi duit ke haji tu, esok lusa haji tu hilang lah kan, tak datang masjid lagi dah. Tu contoh-contoh penipu kat masjid kan, penipu kat surau. Betul, pakai kopiah, pakai serban, dia panggil penunggang agama tu, itulah dia kan. Dia tunggang dia punya serban jubah untuk ambil keuntungan dunia, untuk menipu orang. Bulan Ramadan pun ada tuan-tuan yang mengira fidyah orang, tolong tukang kira fidyah. Ni kes yang benar-benar berlaku tuan-tuan, di satu surau, di satu masjid, masjid orang elit juga di Kuala Lumpur ni, saya tak payah sebut dekat mana. Tapi memang saya dimaklumkan betul-betul oleh imam masjid tu sendiri lah yang ceritakan pada saya. Dia kata ada seorang ni waktu tadarus bulan Ramadan ni, waktu tadarus ni nampak dia ni Masya Allah boleh baca Quran dengan bagus. Jadi kebetulan surau yang dekat dengan masjid tu, bawah qaryah masjid tu, surau tu perlukan seorang pengajar Quran untuk makcik-makcik, untuk datin-datin. Jadi dia pun offer, kata saya boleh. Jadi dia pun mengajar datin-datin tu tajwid. Bulan Ramadan ni ajar tajwid. Dia ngajar tajwid. Lepas tu dia tanya pada datin-datin tu, datin, dulu-dulu pernah tinggal puasa tak? Pernah lah, zaman jahiliah dulu. Berapa hari tinggal puasa? Agak banyak lah ustaz. Tahu tak kata kena bayar fidyah? Itulah pernah dengar tapi tak kata nak kira. Meh sini saya tolong kira kan. Dia pun tolong kira. Dia kira tu pula memang dahsyat punya cara kira, bukan cara kira yang betul. Dia kali lagi. Jadi bertimbul-timbul kan. Lepas tu sekali dia pun bagi tahu, okey, datin kena 40,000, datin kena 30,000, datin yang ni 25,000, gini-gini kan. Semua tu tak apa, bagi je pada saya. Nanti saya tahulah macam mana nak menyebarkannya, nak mengagih-agihkannya. Dia pun collect semua duit tu daripada datin-datin tu. Esok hilang terus daripada kawasan. Hilang terus. Jadi ni dipanggil penipu lah atas nama agama. Dia bukan ustaz pun, memang bukan ustaz pun, tapi menipu. Okey. Jadi senang ceritanya, benda ni memang berlaku dalam masyarakat. Saya bukan bagi idea pada tuan-tuan jangan pula dapat idea pula malam ni. Bukan nak ceritanya, okey, rezeki yang haram memang ada juga orang yang datang surau masjid, tapi bukan tuan-tuan. Ada orang yang begitu kan? Yang memang cari rezeki dengan rezeki yang haram, dengan menipu orang, dengan menindas orang. Kita tidak, insya-Allah. Kita dapat rezeki yang halal. Cuma rezeki yang halal yang kita dapat ini, bila rezeki yang halal, dia baiklah insya-Allah. Baik. Tapi baik itu belum tentu berkat. Baik itu belum tentu berkat. Kadang-kadang kita tengok kepada cara kerja kita, dapat berkat ke tidak gaji kita. Kan? Kita punya cara kita dalam bekerja, masa kita bekerja dan sebagainya, adakah berkat? Bagi orang berniaga, sebahagian daripada tuan-tuan berniaga, nak dapat keberkatan contohnya pada waktu pagi kan, pada waktu pagi kita ambil ke tidak waktu yang dijanjikan oleh Nabi SAW, yang didoakan oleh baginda keberkatan. Kadang kita sibuk, kadang kita kerja tapi kita rasa macam
income banyak, maknanya banyak je dapat duit, tapi tak tahulah, tak senang juga kan? Dapat jual banyak tapi tak dapat juga, macam tak ke mana duit tu. Kita tanya balik pada diri kita, kita ambil tak yang didoakan oleh Nabi SAW? Berkat, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, kata Nabi SAW. Ambil ke tidak doa keberkatan? Saya pernah ada seorang saudara, ayah dia tegur, kamu nak berniaga tu biar pagi-pagi, kata. Kamu malam-malam balik lewat subuh pun payah, ataupun lepas subuh tidur. Kamu bangun pukul 10, lepas tu baru nak pergi kerja pula, nak berniaga. Dia pun kata, abah, orang KL bah, lain, bukan sama abah dulu. Orang sekarang tak tidur malam. Saya nak jumpa klien malam lah, saya nak close deal semua malam. Jadi bukan boleh pagi-pagi. Jadi saya tak boleh ikut cakap abah. Abah dia pesan, ini Nabi SAW yang pesan, pagi-pagi tu yang berkat, pagi tu berkat. Janganlah tidur waktu pagi tu. Tapi dia tak peduli. Bertahun-tahun dia berniaga, bukan tak ada klien, tapi macam tak ke mana juga. Bertahun-tahun, lebih 10 tahun, 20 tahun. Lepas tu baru dia cakap dengan saya, dia kata betul lah, dia kata dulu ayah saya sebut, dia kata benda ni, sekarang baru saya nampak. Dulu saya banyak ikut otak, dia kata, banyak ikut kepala. Kalau ikut kepala betul, malam lah waktu yang paling banyak jumpa klien. Tapi akhir sekali bila fikir balik, dah lama dah berpuluh tahun kan berniaga, baru nampak betul lah, keberkatan itu datangnya pada waktu pagi. Itu contoh kan. Jadi ini doa Nabi SAW, dan Nabi takkan menipu kan? Dan doa Nabi itu Allah Ta'ala perkenankan. Bila Nabi SAW sendiri sebut tentang keberkatan pada waktu pagi, ambil tu berniaga. Orang yang bekerja pun biasanya okeylah, kerja ikut waktu kerja lah. Ada kerja pagi, ada kerja petang, ada kerja malam, nak buat macam mana kan. Okey, bila kerja, masa kita bekerja pula kan? Bagaimana kita jaga kita punya solat, bagaimana kita jaga kita punya hubungan dengan bos, hubungan dengan pekerja bawahan dan sebagainya. Semua tu ada kaitan dengan keberkatan pada rezeki kita. Duit gaji yang sama banyak, dua orang yang sama kerja, gaji sama banyak, tapi kita nampak keberkatan itu berbeza. Satu orang tak pernah cukup duit dia. Satu orang lagi, dia siap boleh bawa mak dia pergi umrah, dia siap boleh tolong orang sana sini dan sebagainya. Padahal tangga gaji sama. Tapi kenapa pula yang ini macam ni, yang ini macam ni? Itu yang kita nak kata, bahawasanya keberkatan itu tak boleh dinilai dengan atas kertas. Atas kertas dia, slip gaji sama. Mungkin orang yang bekerja makan gaji, slip gajinya sama, tapi keberkatan itu berbeza. Yang kita nak cari adalah keberkatan. Dan keberkatan ni akan berpengaruh mula pada keluarga kita. Pada keluarga kita. Kita tengok keluarga, bagaimana yang dipanggil sebagai keluarga itu barakah pula. Kita tengok rumah yang saya sebut tadi, rumah ke depan surau, keliling surau. Sejauh mana keberkatan itu kita dapat? Rumah kita tu berkat ke tidak? Rumah yang barakah, yang mengundang rahmat daripada Allah SWT, rumah tu walaupun dia sempit macam mana pun, dia tetap akan rasa lapang. Panas akan rasa sejuk. Rumah yang tak berkat, lapang macam mana sekalipun, nampak sempit, rasa sempit. Sejuk pun akan rasa panas. Keluarga tak suka duduk rumah. Tetap bayangkan berapa ramai orang tak suka duduk rumah sendiri. Si bapa lebih suka lepak kedai mamak, anak lebih suka lepak dengan kawan-kawan, isteri lebih suka lepak dengan jiran dan sebagainya. Padahal rumah cantik kan? Saya pergi setengah-setengah rumah, kadang kita tengok, ya Allah, cantik-cantik lah, tapi kenapa tak ada berkat? Berkat tu tak ada kan? Keluarga semua ambil arah masing-masing kan? Semua tak suka nak duduk sekali, tak boleh nak duduk kat rumah. Ini dipanggil sebagai keberkatan tu tak ada. Rahmat daripada Allah, kasih sayang daripada Allah yang kita nak dalam keluarga kita, dalam rumah kita. Tuan-tuan, ada banyak perkara kita boleh buat. Ada banyak perkara kita boleh buat. Selain daripada rezeki kita itu cuba usaha kita untuk dapatkan yang baik. Tuan-tuan, ada banyak perkara yang kita boleh buat. Contoh bulan Ramadan. Tuan-tuan, sebelum maghrib kita buat ke tidak? Sebelum semayang, sebelum maghrib, bukan sebelum semayang, sebelum buka. Bulan Ramadan, sebelum buka. Berapa ramai di kalangan kita yang amalkan 5 minit, 10 minit sebelum buka puasa, semua dah duduk dekat meja makan untuk berdoa. Bukan untuk bersembang, untuk berdoa. Berapa ramai di kalangan kita yang duduk kat meja dengan anak-anak, jom masing-masing duduk doa. Saya ingat lagi ayah saya dulu, itu antara benda yang dimestikan kita semua. Kita kadang-kadang nak mengelak juga, tuan-tuan kan? Doa sama je setiap malam, dia kata, cubalah, tak apalah, nanti dekat buka nantilah baru kita doa, baru kita duduk.
Kita pun mengelak juga. Abah nak tengok TV, tengok waktu azan. Konon-konon jadi tukang jaga masa. Sebenarnya nak mengelak, tak nak duduk sekali. Tak, duduk nanti azan kat masjid dengar. Tak berjaya juga. Macam-macam cara kita cuba. Tapi akhirnya duduklah kan. Sampai sekarang. Ayah saya umur dah 80 lebih. Kami anak-anak yang berumur dekat 60 tahun sampailah yang umur yang masih muda lagi kan. Semua sekali macam tu. Adik-beradik kami ada 12 orang. So 12 orang. Kalau datang ke rumah ayah, memang sebelum maghrib akan duduk dan sama-sama baca. Pada cucu, pada cicit, semua sekali pun sama-sama. Kan? Mesti duduk 5 minit, 10 minit sebelum buka puasa, duduk mesti berdoa. Bukan bersembang. Itu waktu yang pantang bersembang. Memang pantang sungguh kalau bersembang waktu tu. Takkan boleh siapa pun bersembang waktu tu. Semua akan berdoa pada Allah SWT. Doa apa dia? Antaranya doa yang diajar oleh guru-guru kita. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ulang-ulang. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ulang lagi. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ulang. Kita cuba buat. Sebelum buka puasa tu cuba buat. Ada kesan yang cukup besar. Sebab ini menjemput keberkatan daripada Allah. Kita nak keberkatan daripada Allah dalam keluarga. Ini contoh. Selain daripada bulan Ramadan, mungkin ada juga masa yang kita dah peruntukkan untuk keluarga kita. Macam mana cara nak menjemput rahmat daripada Allah, keberkatan daripada Allah? Antaranya duduk dalam keluarga ni, biar ada masa yang kita duduk baca kitab ke, ataupun bercakap pasal agama ke. Ada masa tu, ada momen tu. Ayah saya bukan seorang ustaz, ibu saya Allahyarham bukan seorang ustazah, ya? Tapi kami ada masa dalam keluarga yang mana memang akan duduk sama-sama adik-beradik untuk baca kitab. Mana yang ayah pernah belajar dulu dekat masjid dan sebagainya kan. Jadi duduk sama-sama baca. Biasanya lepas asar, macam tu lah, petang-petang sikit kan, semua dah balik sekolah, dah apa semua tu, pukul 6 ke macam tu. Waktu tu lah baru duduk sama-sama baca kitab sikit. Bukan lama, 5 minit 10 minit jadilah. Jangan lama-lama, budak-budak bukan boleh tahan lama. 5 minit 10 minit cukup lah, kan? Duduk sekejap baca. Ini semua cara untuk mendapat keberkatan dalam rumah. Sebab apa? Ini kata-kata para ulama sendiri kata, inda zikri salihin tanzilur rahmah. Bila sebut saja, ingat saja tentang orang soleh, rahmat akan turun. Bila kita baca kitab, bila kita baca apa-apa dah hadis Nabi SAW, sirah Nabi dan sebagainya, kita sedang menyebut tentang orang yang soleh. Nabi SAW penghulu orang yang soleh. Ataupun kita cerita tentang ulama-ulama lain dan sebagainya. Islam ajar kita untuk sebarkan kebaikan. Ini salah satu cara dia, ya, supaya dalam kepala tu kebaikan sentiasa. Sebelum tidur, Allahyarham ibu saya selalu bacakan cerita-cerita para nabi, cerita para salihin. Dia buka buku. Dia ceritakan bedtime story orang panggil kan. Tapi bedtime story tu semua cerita-cerita tentang nabi, cerita tentang para sahabat, cerita tentang para pejuang agama Allah. Jadi kita tidur tu dalam keadaan itu yang ada dalam kepala kita. Ini perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan. Saya bukan cerita pasal mak bapak saya maknanya dia orang lah yang paling baik, tak. Saya cerita sebab saya nampak pengalaman. Itu pengalaman benda yang kita boleh kongsi, kan? Bukan saya kata mereka sempurna, keluarga yang sempurna, tidak, kan? Tetapi pengalaman yang baik itu yang patut kita kongsikan. Tuan-tuan pun sendiri mungkin ada pengalaman-pengalaman begitu, kan? Tapi ada sebahagian tak pernah ada pengalaman begitu. Maka cuba pula untuk buat, create pula untuk satu lagi pengalaman untuk anak-anak pula, untuk cucu kita dan seterusnya, insya-Allah. Tuan-tuan, benda ni kita boleh buat, benda praktikal. Apa yang saya sebutkan pada malam ni adalah benda praktikal, bukan benda yang teori semata-mata. Kita boleh laksanakan, insya-Allah. Bermula daripada bila? Ramadan ini. Ramadan inilah kita mulakan, kan? Kita tahu yang Ramadan konsepnya adalah untuk mendapat takwa, dan takwa pula membuat perintah Allah, tinggal larangan Allah. Kita sembahyang pada waktu malam ni buat perintah Allah. Kita tak makan, tak minum waktu siang, meninggalkan larangan Allah. Jadi dia ada buat dan tinggal. Soma, tinggalkan. Qama, buat. Memang itu konsep dia. Ada buat dan ada tinggal.
Buat perintah Allah, buat benda baik, tinggal benda tak baik. Ramadan ajar kita dua-dua. Maka mudah-mudahan kita pun boleh buat dalam keluarga kita macam tu. Ada benda baik yang kita boleh buat dan benda yang tak baik kita tinggalkan. Tuan, apa kata bulan Ramadan ni juga? Tuan senaraikan. Satu, perkara baik yang kita nak buat. Yang kedua, perkara tak baik yang kita nak tinggalkan. Perkara tak baik yang kita nak tinggalkan. Banyak orang dia dah buat senarai benda baik dia nak buat pada bulan Ramadan, tapi dia tak senaraikan benda tak baik yang dia nak tinggalkan sempena Ramadan. Cuba kita senaraikan. Ada orang senaraikan, okey, contoh nak tinggalkan apa? Isau rukuk sebagian kita. Okey, alhamdulillah. Ada yang buat macam tu. Ramadan momen pertama dia tinggal rukuk. Mungkin sebahagian tuan-tuan pun ada pengalaman. Bila mula tinggal rukuk? Ramadan. Saya jumpa ramai orang macam tu. Tak apa, alhamdulillah. Tapi kan banyak lagi benda kita boleh tinggalkan selain daripada rukuk. Apa dia lagi? Kita macam-macam benda. Mulut kita yang cepat sangat nak bercakap benda tak betul, ataupun nak mencarut, nak maki hamun, ataupun hati kita yang asyik pandang buruk pada orang, ataupun sikap kita yang suka bertangguh-tangguh, ataupun sikap kita yang ada malas, sikap kita yang ada itu yang ini. Macam-macam lah, macam-macam benda kita boleh improve dengan meninggalkan. Kita cek apa benda aku nak tinggalkan, apa sifat yang aku nak tinggalkan sempena Ramadan. Dan dalam keluarga pun kita boleh fikirkan, dalam keluarga apa benda yang aku kena tinggalkan untuk mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah SWT sekalian, mari sama-sama kita jadikan Ramadan ni sebagai titik tolak, sebagai kira macam kita panggil pushing factor lah kiranya, faktor penolak untuk kita lebih mudah untuk buat kebaikan dan meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Pada bulan Ramadan ni lagi-lagi berkaitan dengan harta kita. Tuan-tuan, berapa banyak orang yang mendapat harta tapi hartanya tak berkat, kan? Kerja macam orang lain tapi menyeleweng pun lebih dahsyat lagi daripada orang lain. Tuan-tuan tahu rasuah yang berlaku dalam masyarakat kita punya dahsyat. Banyak rasuah yang berlaku dekat masjid, dekat surau. Bukan orang masjid, bukan orang surau. Dia datang masjid untuk buat transaksi rasuah. Dia buat, tuan-tuan. SPRM bagi tahu kadang-kadang kita rakam, kita dapat rakam, kan? Siap background tu bunyi azan lagi. Dia punya transaksi rasuah tu background azan lagi. Sebab dia rasa macam tak apalah, kat masjid selamat sikit, kat surau selamat. Buat, tuan-tuan. Riba berapa banyak sangat berlaku dalam masyarakat, kan? Riba. Macam mana agaknya nak berkat kalau adanya benda yang haram kat situ? Riba yang berlaku. Ada yang tak tahu, kadang-kadang dah bertahun-tahun berniaga, baru tahu punya transaksi perniagaan tu transaksi yang salah, kan? Tuan-tuan tengok sini ada. Tadi pun saya baru dapat mesej, kata, "Ustaz, saya baru tahu," dia kata, "saya dah kerja kat KL ni, saya mula-mula datang KL, saya kerja je apa yang saya boleh, berniaga je apa yang saya boleh," dia kata. "Sebab saya nak cari duit untuk keluarga saya, nak sulung," dia kata, "untuk mak bapak ke kampung. Sekarang dah bertahun-tahun saya duduk Kuala Lumpur, saya dah banyak dah pendapatan yang saya dapat daripada perniagaan saya. Sekarang baru saya tahu perniagaan saya itu haram. So macam mana saya nak buat?" Jadi apa faktor dia sebenarnya? Sebab tak bertanya dulu. Jadi apa kata kita sebelum buat apa-apa pun tanya dulu, macam ni boleh ke tak? Apa hukumnya kalau saya buat begini? Apa hukumnya kalau saya buat begini? Kan, perniagaan macam ni boleh ke tidak? Walau kecil-kecil. Semalam Ustaz Don telefon saya, "Ustaz, ada ke tidak perniagaan dalam Islam yang namanya zero cost?" Zero cost. Saya kata, "Apa tak ada pula?" "Ada lah, zero cost. Macam-macam perniagaan zero cost." Kata contoh. Saya kata contoh, orang yang buat dipanggil bai'us salam, jual beli melalui tempahan. Jual beli melalui tempahan. Boleh je dia ambil duit orang melalui tempahan, kemudiannya dia buat dan kemudiannya dijual. Itu dipanggil jual beli tempahan. Jual beli tempahan boleh tak dalam Islam? Boleh, tapi ada syarat-syarat dia. Adalah syarat-syarat dia, dipanggil bai'us salam. Begitu juga lah dengan apa-apa. Maknanya perniagaan ni kita kena tahu dulu, boleh ke tak? Sayyidina Umar kata, "Aku tidak menghalalkan orang yang tidak tahu hukum hakam berniaga masuk dalam pasar-pasar kami." Pasar tu tempat berniaga lah. Tempat berniaga ni tak boleh masuk kalau kau tak tahu. Macam orang nak kahwin, kena masuk khusus nikah kahwin dulu, khusus apa? Khusus pra-perkahwinan. Macam tu jugalah orang berniaga. Sepatutnya kena tahu. Boleh ke tak? Walaupun sekecil-kecil perkara kita jual, walaupun kita nampak macam simple je, alah sikit je ni, sikit-sikit je berniaga,
Kena tahu juga boleh ke tak sebenarnya. Ada orang buat yang pre-order ni, dia tak tahu kata apa yang dia buat tu haram. Kadang-kadang sebahagian ada yang berlaku perbuatan yang haram. Ada yang jual beli barang yang tak ada pun pada dia, tapi bukan bagi angkat tempah, angkat jual beli, tapi barang tak ada pada dia. Dia jadi jual beli yang rosak, yang fasad dan sebagainya. Maknanya benda-benda macam itu tu kadang-kadang kita tak padam, akhirnya tak mendatangkan keberkatan langsung. Macam mana nak berkat kalau benda tu haram, kan? Jadi kena tengok balik apa yang kau berniaga. Tuan-tuan, kadang-kadang tuan-tuan yang makan gaji pun ada side income dengan berniaga, kan? Tuan-tuan yang berniaga lagilah, tuan-tuan yang memang full time berniaga tu, sebahagian tuan-tuan makan gaji tapi ada side income tu dengan perniagaan. So side income perniagaan tu halal ke tak? Kena cek betul-betul transaksi yang kita buat tu halal ke tidak. Ada macam-macam. Ada seorang tu jumpa saya sempena bazar Ramadan kan, dia kata isteri dia bagi pinjam duit kepada seorang peniaga. Peniaga ni nak berniaga bazar Ramadan, tak cukup modal, so pinjam duit daripada isteri dia. Isteri dia bagi syarat, pinjam, katalah aku bagi kau 10,000, kau pulangkan balik 10,000, tapi 70% daripada untung kau kena bagi kat aku. Tuan-tuan terkejut dengan 70% tu kan? Terkejut pasal apa? Kalau terkejut pasal 70%, maknanya tak fakih lagi dah tu. Okey. 70% tu tak ada benda. Dia nak letak 99% pun bukan isunya. Isunya adalah dia mengambil keuntungan daripada pinjaman. Kan? Walau 1% pun dia letakkan. Dia kata okey, pulangkan duit 10,000 pada saya, tapi untung bisnes ni 1% saya nak. Kan? Maka itu namanya riba. Riba lah tu. Itu namanya riba. Pinjam, bagi pinjam, tapi dia mesti ada keuntungan. Habis dia kata, mana boleh Ustaz? Takkan saya nak bagi free-free je kat dia, dia untung nanti. Itu saya kata, okey, kamu nak apa sebenarnya? Kamu nak bagi pinjam ke kamu nak melabur? Kamu nak untung ke tak? Kalau nak untung, buat pelaburan. Macam mana? Melabur dalam perniagaan tu, untung kamu akan dapat berapa persen? Kan? 50%, 40%, 60%, seketika mula. Kau bincanglah dengan dia. Kamu melabur dalam syarikat, bukannya kamu bagi pinjam. Kalau kamu bagi pinjam, kamu tak boleh ambil untung. Yalah, kalau saya melabur nanti rugi macam mana pula Ustaz? Nanti dia kerja tak betul, nanti kamu rugi kat pasar malam tu, kan pasar malam kena tutup atau Covid, macam mana? Kata iyalah, itu namanya pelaburan. Mestilah ada risiko untung rugi. Kamu nak untung, kamu kena ada risiko rugi. Kan? Oh, mana boleh macam tu Ustaz? Oh, tak boleh terima. Kan? Dia nak untung je kan. Jadi nak bagi pinjam, tapi dia nak juga persen daripada perniagaan tu. Kata mana boleh? Kamu nak bagi pinjam, kamu pinjamkan je lah. Kamu ambil balik je lah duit tu. Dah cukup. Kan? Orang tu nak bagi lebih, ahlan wa sahlan. Kan? Dia nak bagi lebih sebab menghargai, sebab kamu bagi pinjam, dia dapat buat syarikat, dia dapat berniaga, dia untung. Jadi dia bagi pulang lebih. Dia pinjam 10,000, dia pulangkan 30,000. Alhamdulillah. Ya. Tapi kamu tak boleh syaratkan. Contoh. Tapi dia kata saya dah buat dah tahun lepas dah. Bazar Ramadan 2 tahun lepas, sebelum Covid. Apa yang kamu dah buat bukan maknanya jadi halal. Kan? Apa yang kamu dah buat bukan jadi halal. Yang haram tetap haram. Kan? Cuma bertaubat kepada Allah SWT. Next time jangan buat lagi. Contoh saya nak sebut, macam mana kita nak dapat berkat kalau banyak lagi harta benda kita sumbernya daripada perkara yang haram. Jadi marilah sama-sama kita fikirkan, mudah-mudahan kita cari yang halal. Allah SWT akan tanya dari akhirat nanti, kaki kita ni tak akan bergerak selagi mana tak ditanya apa dia, berapa perkara. Ada 4 perkara, salah satunya adalah berkaitan dengan harta, daripada mana kita dapat dan ke mana kita belanjakan. Kita cek balik-balik macam mana. Lepas ni kita cek balik harta aku dapat dari mana dan ke mana aku belanjakan. Itulah tanda ataupun kita boleh tentukan kita nak dapat keberkatan ataupun tidak dalam rumah tangga kita. Cukup setakat itu insya-Allah untuk malam ni. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah, mudah-mudahan kita sentiasa mencari yang halal, kerana mencari yang halal itu adalah fardu bagi orang Islam. Dan mudah-mudahan keluarga kita adalah keluarga yang baik, makan minum daripada harta yang barakah. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya kita dapat besarkan dengan rahmat daripada Allah, kasih sayang daripada Allah. Kasih sayang Allah lah yang menyatukan kita semua dalam keluarga, yang merapatkan hubungan hati-hati kita semuanya adalah dengan kasih sayang Allah. Jadi mudah-mudahan keluarga kita semuanya mendapat rahmat, kasih sayang daripada Allah. Itulah
kita beroleh sakinah, mawaddah dan juga rahmah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan mereka yang menjadikan Ramadan ini sebaik-baik peluang, memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baik manfaat. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan mereka yang dapat menghidupkan malam Ramadan, berpuasa pada siangnya, membaca Al-Quran, bersedekah dan menunaikan segala hak-hak Ramadan. Semoga Allah Ta'ala bantu kita agar kita dapat beribadah dengan sebaik-baiknya, memberikan kita kekuatan walaupun dengan rehat yang sedikit. Moga Allah Ta'ala mengurniakan kita keberkatan pada harta kita, kita dapat berbelanja di jalannya, di jalan Allah SWT. Moga Allah Ta'ala kurniakan kita hati-hati yang bersatu di atas jalan Allah SWT, yang memperjuangkan agama Allah Ta'ala, memperjuangkan syariat Allah SWT. Moga Allah Ta'ala jadikan kita dan keluarga kita di kalangan mereka yang menikmati Ramadan seperti mana dinikmati oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Allahumma amin. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na ma 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al kuti untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawla wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya ulama, nahza bil khair nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akira birridha minkal mayun, waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ya'tina rusulul manun, waghfir wastur anta akram man satar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.